Assalamualaikum, salam Jumaat. Kita bertemu di MHI Malaysia hari ini. Tarikh yang saya kira cantik juga. Ya. 2/2/2/24. Cantik ya? 2 Februari dah. Diam tak diam kita dah masuk ke Februari. Itulah tu. Dah Jumaat pertama di bulan Februari ini, kita mengharapkan apa saja rencana anda, perancangan anda untuk hari ini semuanya baik-baik belaka untuk kita terus melangkah lebih bersemangat dan bermotivasi sepanjang tahun 2024 ini. Begitu juga kami di MHI pagi ini. Okey, baik, kami nak bawakan pelbagai perkongsian untuk anda. Yang penting inspirasi ataupun maklumat yang penting untuk kita amalkan sebagai praktis ya. Dan sebagai mukadimahnya, saya masih lagi terasa bagaimana indahnya protokol kita menyaksikan sebaik keberangkatan Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar yang di-Pertuan Agong. Dalam konteks yang Pertuan Agong yang kita lihat sebelum ini paparannya daripada tempat yang berbeza. Betul. Dari Johor ke Istana Negara. Kita menyaksikan bagaimana transisinya di Senai, bermula di Bukit Serin, kemudian di Lapangan Terbang Senai, di Pekalan Udara Subang, dan akhirnya ke Istana Negara. Cukup istimewa. Di samping kita melihat bagaimana gahnya Majlis Keberangkatan Tiba Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17, sebenarnya ada cerita-cerita manis ataupun pengalaman rakyat Johor sendiri dengan majlis yang berlangsung pada Selasa yang lalu. Ini jadi apa yang dirasakan yang kita nak kongsikan. Biasa sebelum ni kita ada kongsikan juga. Kalau orang Johor ni biasa sebab adanya Kembaran Mahkota Johor kan. Betul. Dan biasa Sultan menyantuni rakyat. Betul. Tapi kita jarang mendengar macam mana reaksi rakyat itu sendiri ketika mereka bersama-sama menyaksikan peristiwa yang bersejarah ini. Dan pastinya kita nak kongsikan juga bersama dengan beberapa orang individu yang sebenarnya ada pengalaman manis dan juga memori indah sewaktu majlis ini berlangsung. Namun kita bawakan secara dalam talian tiga individu berbeza ini. Kita ada Cik Ahmad Aidit Akasha, berlokasi di Skudai, Johor. Ya, juga nanti Encik Muhammad Toha Arsyad, merupakan seorang eksekutif di Johor Bahru, dan Puan Nur Dahlia Abdul Ghani, seorang pengusaha di Muar, untuk berkongsi pengalaman mereka ketika menyaksikan peristiwa yang bersejarah. Iya, masing-masing ada cerita tersendiri. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey, suara siapakah itu? Dengar kami. Okey, saya dapat menyaksikan wajah Toha, betul ya? Kak Aidit. Ini Cik Muhammad Toha ke? Aidit. Cik Aidit. Cik Aidit dari Skudai, Johor. Okey, kabarnya ada cerita menarik. Anda sebenarnya bekerja di salah sebuah syarikat automobil dan turutlah orang kata melihatkan bagaimana gahnya untuk Majlis Keberangkatan Tiba Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalau boleh ceritalah sikit pengalaman tu. Okey, semua biasanya saya waktu kerja akan start 8.30 disebabkan ada untuk tuanku ni, so kita diminta untuk datang seawal 6.30 pagi. 6.30 pagi ya? 6.30 pagi dah sampai kat tempat kerja untuk buat preparation untuk menyambut dah. So dah 6.30, pukul 7 lebih macam tu, kita semua dah dekat depan kawasan tempat kerja untuk nunggu pertibaan agung lah, yang pegang bendera semua lah. Okey, baik. Jadi sepanjang peristiwa itu berlangsung, apa yang paling anda rasa spektakular, yang paling meninggalkan kesan dalam jiwa? Peristiwa yang macam mana? Mungkin ada gambaran tertentu ke, dapat melihat apa yang berlaku? Silakan. So bila macam tu dapat tengok Agung depan-depan lah, dia ambil video semua, dapat berhadapan muka dengan dia lah. Adakah itu kali pertama Cik Aidit dapat bersua muka? Betul, dan saya ada ambil video, gambar semua dah. Okey, jadi nampak kalau ikutkan kepada video yang digambarkan tu, nampak masih lagi gelap dia. Seawal pagi ya. Agak-agak lintas di hadapan Cik Aidit dan rakan-rakan tu jam berapa? Start dalam pukul 8 suku macam tu. Pukul 8 suku. 8 suku. Bayangkan 6.30 pagi dah sampai ofis. Okey, kalau ikut tanah kelahiran berasal dari mana, Aidit? Saya memang berasal daripada Johor. Oh, Johor. Pernah tak ikuti sebelum ni Kembaran Mahkota ke, yang menyaksikan tuanku berangkat bercemaduli, turun ke kampung-kampung, ada tak? Ada, tapi dah lama sangat dah. Okey. Adakah anda ada kemahiran macam menari zapin ke, Aidit, ada tak? Tak ada.
Okey, Mana? mungkin boleh berkongsi sikitlah ucapan ataupun perasaan anda bangga sebagai rakyat Johor apabila Sultan Ibrahim dimasyhurkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Sejujurnya memang rasa banggalah dengan pergi dimasyhurkan sebagai Tuan Agong. So kita rakyat Johor ni memang tonok dan tak cakap apalah, paling tu bangga lah. Baik. Baik, Okey, terima daripada kasih. Cik Aidil, kita nak beralih kepada Encik Toha, merupakan eksekutif kanan J Corp. Assalamualaikum. Cik Toha. Okey. Halo. Okey. Cik Toha dapat dengarkan kami? Ya, saya dapat dengar. Okey, baik. Saya difahamkan anda berpengalaman di Johor Bahru, betul ya? Ya, betul. Saya di Johor Bahru. Ini saudara Fitri ke? Betul saya. Saya bertabangkan ini kan? Reina Hazrina. Ya, Puan Zina. Okey. Okey. Saya tak nampak kamu semua. Tak apa, mungkin kita boleh dengarkan suara terlebih dahulu. Ini cerita yang berbeza pula. Kalau Cik Aidil tadi, dia menanti di bahu jalan bersama dengan rakan-rakan untuk melihat Majlis Kebangkitan tiba Yang di-Pertuan Agong. Tapi apa pula kisah menarik Cik Toha ni yang boleh dikongsikan? Oh, saya mungkin ramai pada saya menariklah ya, pengalaman peribadi. Alhamdulillah, kebetulan ketika Hari Agung Sultan Johor untuk berangkat mengangkat sumpah sebagai Yang Tuan Agong, kebetulan saya berpeluang bertugas ke Istana Negara selaku jadi juru iring kepada 3 kenamaan daripada Johor, iaitu Tan Sri Ismail Bakar, Datuk Syed Muhammad Ibrahim, Presiden dan Ketua Eksekutif Johor Corporation, dan juga Cik Nizam. Ya, 3 kenamaan daripada Johor, dan kebetulan saya dapat bertugas dan saya fikir saya dapat masuk setengah jalan je. Ya. Tapi sebabkan diplomasi dan win-win situation dengan pihak Istana Negara, mereka membenarkan saya untuk melihat di mana kedudukan kursi bos-bos saya tadi, dan saya berpeluanglah masuk ke Balai Rom itu. Itu dah nampak segak bergaya. Jadi kerana protokol pakaian yang dipatuhi. Ya, alhamdulillah, kebetulan saya berpakaian mengikut protokol yang telah ditetapkan DIF Kenamaan Johor untuk berpakaian baju teluk belanga dan bersamping benang emas. Kebetulan saya ada semua dalam gobok di Johor Bahru. Okay. Kemudian apa yang menariknya, samping itu adalah pemberian untuk saudara saya kepada abang saya, dan kebetulan dulu kita buat dia table runner. Pergi ke istana, pergi kedai mamak, kita jahit RM5 je modal, dapat masuk Istana Negara. Itulah dia. Siapa sangka bermodalkan RM5 dapat masuk Balai Rom Sri. Biasa di atas meja, kali ini betul-betul menjadi sampin ya. Okey, macam mana? Kita pelbagaikan dia. Okey, macam mana pengalaman dapat merasai suasana yang sangat protokol dan penuh istiadat ketika berada di Balai Rom Sri? Dapat kongsikan? Saya sangat bersyukur dan sangat terima kasih sekali kerana saya bila masuk je, saya fikir saya dapat masuk. Selalu kita tengok kat luar, tengok gate dia, benda batu besar. Bila masuk je, lepas daripada gate tu, wah, lepas tu masuk je lagi dekat kawasan Anjung tu. Okey lagi. Bila masuk kat kawasan kapet dia, Allahu Akbar. Lain ya perasaan? Aura dia tu, Tuhan lagi yang tahulah. Lepas tu, kalau setakat dapat masuk tak apa. Dapat duduk lagi atas kerusi empuk tu. Dan dapat minum teh tarik Istana Negara. Wah, sedap tu. Okey, kita nak... kan kita dapat tengok ramai sekali ikon-ikon negara kita. Betul. Masa tu ada Dr. Zalia Mustafa, Wabi Hanayo, Datuk Zaid Hamidi berdepan dengan kita, dan kita seolah-olah kita pula macam kenamaan, padahal kita ni juru iring saja. Siapa sangka rezeki namanya tu. Sebelum ni pernah tak berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong? Yang di-Pertuan Agong, kalau yang secara jauh adalah jumpa, dan pernah juga berjumpa 2-3 kali, bersalaman dapat. Tapi aura sebagai Yang di-Pertuan Agong lain kali. Lain ya. Okey. Jadi kalaulah anda sepanjang jadi rakyat Johor ni, kalau ikutkanlah, apa yang anda tahu tentang menu kegemaran tuanku ke, kalau ada pengetahuan? Sepanjang kita tahu, kita mulai sebagai rakyat Johor, baginda suka harisa, makanan Johor. Kemudian minum makanan-makanan yang bahasa katanya asam pedas. Yang saya fahamkan tuanku punya asam pedas
special sikit. Dia bukan ada macam rasa kari. Selalu pakai daun kesum tapi katanya dia ada daun kari. Menurutkan pembuka lah. Okey, Sesuatu saya yang kira berbeza. Anda mungkin bertuah dapat masuk ke Balai Rungseri kerana saya yakin cara anda berkomunikasi ni ia melembutkan jiwa yang mendengar. Nampak seorang yang berpendidikan tinggi, yang beradab mulia, sesuai dengan roh baju Melayu yang dibawa itulah yang membawa kepada keindahan budi bahasa kita. Betul tak? Toha. Mudah-mudahan. Okey. Okey, itu pengalaman daripada Cik Toha sendiri. Terima kasih atas perkongsian tersebut yang pastinya akan meninggalkan pengalaman yang cukup manis sepanjang hidup. Ini kita nak bawakan pula satu lagi kisah Puan Nur Dalila Abdul Ghani, seorang pengusaha yang mengusahakan songkok. Songkok. Ada cerita menarik di sebalik songkok yang direka itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Dalila? Khabar baik. Kabarnya sekarang berlokasi di Muar Johor ya? Ya. Kalau belakang tu nampak macam apa? Bekas songkok ke? Kotak-kotak songkok yang di belakang tu. Kotak-kotak songkok kat belakang. Wah, banyaknya. patutlah. Okey, jadi macam mana, apa kaitan sebenarnya kalau mungkin yalah kami tak nak beri pengenalan. Kalau dapat anda ceritakan sendiri bagaimana perliwatan anda dengan songkok di Muar tu, silakan. Ya. Okey, songkok kita berasal pada Muar lah. Ya. Jadi masa kita buat songkok tuanku, Ya. saya asalnya tuanku selalu berkunjung ke Muar. Datang ke Muar lah banyak kali. Ya. Jadi mungkin tuanku nak cari siapa pembuat songkok. Jadi kita dijemput ke istana lah, Istana Muar. Okey. Untuk ukur saiz kepala tuanku lah. Saiz kepala dan buatkan satu songkok. Favorite songkok tuanku adalah songkok rata yang berwarna biru. Okey. Itu bila tu Puan Dalila? Jadi jadi tuanku cakap, okey, saya nak dalam songkok tu saya nak design nama saya. Jadi dia tulis design IS. Jadi kita embroiderykan kat dalam songkok lah, dalam songkok tu. Jadi jadi saya sentiasalah buat. Tuanku datang, dia akan tempah songkok yang design sama. Jadi masa hari pentabalan tuanku, jadi dia panggil saya lagi untuk designkan satu songkok khas untuk tuanku, iaitu songkok Jumaah Diraja. Tapi design tu tuanku yang designkan. Jadi dia cakap, okey, saya nak macam ni. Jadi saya cakap, kita tak pernah kan buat songkok yang selain pada songkok yang biasa kan. Ya. Lepas tu jadi saya pun bayangkan dan gambarkan apa yang tuanku minta, saya sketch semua. Jadi saya balik, saya buatkan satu songkok untuk yang apa yang tuanku minta tu lah. Baik, saya kata, kalau ikutkan apa mungkin kualiti yang ada pada sentuhan anda sehingga menarik minat tuanku untuk mendapatkan khidmat tu? Rasanya segi apa tu yang menarik perhatian? Ya. Mungkin daripada segi kekemasan ke kan, ataupun mungkin tuanku ingin nak bagi peluang kan kepada usahawan muda contohnya lah. Macam itulah mungkin lah. Jadi saya memang biasa kita buat, kita akan menitik beratkan kekemasan, ketelitian kan. Jadi saya macam first bila tuanku buat songkok Jumaah tu yang kita tak pernah buat, yang kita tak pernah tengok pun sebelum ni kan. Jadi saya rasa macam satu cabaran lah. Jadi saya pun saya sembahkan balik kat tuanku. Jadi tuanku cakap, okey, ada perubahan sikit je daripada songkok yang dah siap tu lah. Jadi saya balik, saya ubahkan apa yang tuanku minta tu, dan saya sembahkan semula dan benda tu okey. Puan Dalila, mungkin ramai yang tak tahu macam mana rupa bentuk songkok Jumaah tu. Kalau ada sampel yang boleh ditunjukkan untuk gambaran penonton kita. Songkok aku tak sama. Tapi ni songkok ahli Jumaah Diraja. Ada macam scarlet-scarlet macam ni. Okey. Dia lain. Songkok pula. Dia macam ni kan. Okey, itu contohnya ya. Okey, kalau nak siapkan songkok sewaktu majlis kemahkotaan Sultan sendiri waktu itu, berapa lama masa diambil? Okey, masa tu kira tuanku bagi saya masa tu agak singkat juga, dalam masa 1 minggu.
Jadi satu minggu saya kena siapkanlah sepenuhnya. Sebab kita benda-benda baru, kita kena explore benda tu. Jadi saya kata, okay, tuanku bagi saya masa, saya nak cuba dulu. Okey, awak cuba, lepas tu saya kata kalau ada perubahan dah siap tu nanti tuanku bagi tahu, saya akan ubahlah. Jadi okey, datang ubah sikit je lipatan tu nak ke bawah sikit. Okey, saya kata alhamdulillah, saya ubah balik, saya sembahkan tuanku. Lepas tu tuanku pun setuju. Jadi lepas tu adalah dalam masa tu saya ada buatkan songkok yang flat juga. Macam songkok. Ya. Songkok yang rata. Ini memang songkok kegemaran tuanku yang rendah. Tuanku tak suka songkok tinggi. Wanita itulah membuat dia, songkok. sebab biasa kalau saya sebut songkok ni saya terbayang macam pakcik-pakcik kan yang memang lama betul, orang sebenarnya. lama. Tapi anda membuat kejutan lah. Satu penghargaan dan keunikan yang dapat anda miliki. Tahniah kita ucapkan. Bukan senang dapat penghargaan yang sebegitu. Moga-moga terus berkembang maju untuk martabatkan seni warisan bangsa berkat daripada anda bersama menyantuni Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong, insyaAllah. Itu dia pengalaman manis Encik Aidil, Encik Toha dan juga Puan Dalila. Terima kasih banyak-banyak untuk pengalaman yang cukup manis ini. Moga ia menjadi kenang-kenangan untuk kalian sepanjang hidup. Ya, saya terbaca artikel sama juga seperti adinda tuanku. Ya. Mereka berdua, tuanku berdua memang pandai memasak ya. Betul. Okey, jadi tak tahu pula, kita nak tahulah. Kita menantikan apakah mungkin menu yang akan disajikan mungkin dapat dikongsikan dengan rakyat hasil air tangan tuanku sendiri. Bila Fetri sentuh tentang menu kan, saya ada terbaca berkenaan dengan menu santapan yang wajib Agong nikmati sewaktu berada di Muar, iaitu roti canai lauk kambing. Sambil-sambil pergi tempat songkok tu mungkin dapatlah menikmati roti canai lauk kambing, sehingga kan kedai ni kabarnya restoran HD pemiliknya adalah Hassan Daud mengatakan bahawa menu tu memang sangat popular sehingga tak menang tangan. Kadang-kadang tuanku akan mengayuh basikal atau menaiki motor untuk ke restoran tersebut jam 6.30 pagi. Lepas subuh terus? Lepas subuh terus gerak. Okey, pasti ada keunikan rasa yang tak dapat di tempat lain lah. Rezeki daripada pengusahanya, roti canai lauk kambing. Santapan wajib Agong di Muar, insyaAllah. Kita pun nanti nak cuba rasalah. Apalagi khazanah yang ada di Muar, Bandar Diraja Johor. Okey, baik. Nanti dalam soalan kita nak bicara tentang perkara yang penting. Betul. Ini berkenaan dengan nak menjadi penyewa yang bijak. Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan bijak? Adakah anda tahu tentang apa terma dan klausa yang termasuk dalam kontrak sewaan dan apa pula hak anda sebagai penyewa? Semuanya kita nak kupas sekejap saja lagi dalam soal wang. Selepas ini. Jadi penyewa bijak ini yang kita nak bawakan dalam segmen soal wang pagi ini. Anda pastinya ada pengalaman ataupun ketika ini anda sedang menyewa. Tapi tahukah hak anda sebagai penyewa dan bagaimana pemahaman anda terhadap wang deposit yang perlu anda bayar kepada tuan rumah? Adakah anda mempunyai kontrak ataupun perjanjian sewaan? Ini semua kita nak bawakan dalam topik kita pada pagi ini. Kalau anda ada sebarang kemusykilan, keraguan, persoalan, boleh ajukan di Facebook MHI. Mudah-mudahan ada kesempatan kita boleh rungkaikan permasalahannya. Baik, sebelum kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan topik ini bersama dengan tetamu yang sudah pun bersedia di studio dan juga secara dalam talian, kami nak kongsikan dulu tentang sedikit berkenaan dengan topik ini dan juga pandangan mereka di luar sana. Silakan. Siapa sahaja yang tiada keinginan untuk memiliki kediaman sendiri disebabkan kos sara hidup yang tidak menentu ditambah pula dengan nilai kediaman mengikut demografi, ada individu yang mengambil pendekatan untuk menyewa rumah atau bilik. Namun setiap sewaan pasti ada ketetapan yang perlu dipatuhi, terutamanya deposit yang dikenakan. Bagi penyewa adalah satu bebanan sekiranya jumlah yang dikenakan terlalu tinggi dengan kondisi rumah yang tidak kena dengan harga sewaan. Deposit biasa dia akan ambil cuti 2 bulan lah. 2 bulan penuh. Lepas tu satu bulan tu untuk bulan tu sendiri lah. Jadi average dia memang macam tu. Semua rumah dia akan ambil 2 bulan. Pada abang baloi lah. Bagi saya untuk tempat tu dan suasana dengan apa yang kita dapat,
berbaloi lah. Alhamdulillah kita sebenarnya depends pada tuan rumah tu. Jadi saya dapat tuan rumah yang okey, yang baik. Kadang tu macam sebelum ni saya nak pindah dari KL pergi Lawang tu, tuan rumah boleh macam bagi saya duduk sekejap. Macam ada lah dia punya, walaupun kita punya perjanjian sampai 21 hari bulan contohnya kan. Tapi saya nak menyewa yang tempat baru tu 1 hari bulan, dia dibenarkan duduk. Jadi dia cek rumah macam tu je. Walaupun saya tak ada sekali dengan dia cek asing. Tapi dia dah puas hati dengan apa yang kita jaga. So dia terima je lah, dia bagi lah dulu duit. Bilik 400, satu bilik. Kalau deposit masa nak masuk 3+1 lah. Kalau nak keluar nanti, kalau I macam sekarang I pindah, I can cari pengganti which is untuk dia bayar 3+1 tu balik. Sebab kalau tak, I memang tak dapat lah, kira benar deposit tu. So yang tu yang tak worth it. Sebab I pun tengah mencari pengganti lagi. So sekarang I tak dapat lagi deposit. So I keluar kosong-kosong je lah sekarang. Dia ada zero deposit. So saya tengok zero deposit, so saya ambil lah. Ada yang zero deposit, ada yang kena deposit lah. Oh, dekat dari mana? Saya menyewa dekat Damansara Ramai. Satu, kalau kita faham lah dekat KL ni kos sara hidup tinggi kan. So bila kita dah invest kita punya simpanan yang kita deposit tu, macam bila ada emergency, susah lah sikit kan kita nak guna balik duit tu. Macam saya sendiri, saya biasa jaga rumah tu lah kan. So macam yang penting kita kena ada yang hitam putih atas dokumen semua tu. Tak dapat balik tu bagi saya okey, senang, cuma mungkin tempoh tu makan masa sikit lah. Kadang-kadang tu sampai sebulan ada juga. Jadi betul akan misalkan kalau kita nak sewa tempat lain lah pasti. Bagi saya betul agak macam disahkan sikit lah. Sebabnya tu +1 tu consider banyak juga. Jadi kalau security tu kita faham, tapi bila ada 2+1 tu dah akan susah sikit. Kadar deposit merupakan pertimbangan utama bagi setiap penyewa untuk mengurus kewangan. Sejauh mana nilainya boleh diklasifikasikan sebagai rasional? Baik, itu dia tadi pandangan daripada penonton kita berkenaan dengan topik ini. Rata-rata kebanyakannya berkongsi bagaimana sebenarnya mereka membayar wang deposit ini. Mungkin ada yang merasakan satu bebanan, ada yang merasakan ianya berbaloi dengan rumah yang disewa. Hari ini kita nak bawakan perbincangan ini bersama dengan tetamu kita. Saya nak perkenalkan, ini dia di studio Encik Muhammad Hariri Muhammad Nasir, usahawan hartanah. Terima kasih bersama kami. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, juga secara dalam talian ketika ini kita bersama dengan Dr. Nur Fajri Ismail, Ketua Program Fakulti Syariah dan Undang-Undang di USIM yang ketika ini berada di Nilai Negeri Sembilan. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Okey, kita terus nak bawakan perbincangan untuk jadi penyewa yang bijak. Cik Hariri, mungkin boleh kongsikanlah terlebih dahulu. Bila sebut tentang bijak ini, sudah pasti ianya kita nak tahulah dari sudut pemahaman penyewa itu sendiri berkenaan dengan apa yang mereka perlu faham bila nak menyewa rumah. Maksudnya di sini, hak sebagai penyewa. Silakan. Okay, sebagai seorang penyewa yang perlu berpengetahuan, penyewa perlu mengambil tahu berkenaan dengan kawasan setempat, berapakah harga pasaran yang bersesuaian. Sebab kita melihat sekarang ni banyak penyewa yang tak tahu harga pasaran dan sebagainya. Dan mereka penyewa juga perlu tahu berkenaan dengan pembayaran deposit. Apa yang perlu diberikan dan syarat-syarat utamanya adalah dalam terma kontrak penyewaan. Sepatutnya penyewa perlu faham tentang terma-terma dalam penyewaan, berapakah jumlah deposit, dan benda-benda inilah yang menjadikan seorang penyewa tu penyewa yang berpengetahuan, supaya tidaklah orang kata apa, tidak ditindas dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita tengok banyak isu-isu yang berkaitan dengan penyewa ni, banyak isu-isu yang rancak dibicarakan di sosial media, ada memang takkan berkesudahan. Mungkin ada menyalahkan tuan rumah, tapi kita berbalik kepada asal yang kita perlu sebagai penyewa, kita perlu berpengetahuan juga. Macam tu. Baik, yang paling penting kita kena faham terma dan juga klausa di dalam sebuah kontrak sewaan itu. Merujuk kepada kontrak ataupun perjanjian antara tuan rumah dan juga penyewa, kita nak bersama dengan Dr. Fajri. Doktor, kalau boleh Doktor kongsikan, bila seseorang itu nak menyewa rumah, sudah tentulah kita akan ada perjanjian antara tuan rumah dan juga penyewa. Namun tidak semua yang ambil tahu apa yang terkandung, apakah terma dan juga klausa di dalam perjanjian tersebut.
tersebut. Satu, mungkin kerana pemahaman kita terhadap bahasa laras undang-undangnya yang kita tak faham. Yang kita tahu, sewanya kena dengan bayaran yang kita mampu untuk bayar dan lokasinya bersesuaian dengan tempat kerja kita dan sebagainya. Apakah perkara penting yang perlu diutamakan oleh penyewa sendiri sebaik saja ataupun sebelum nak menandatangani kontrak ataupun perjanjian, Doktor? Baik, okey. Terima kasih. Berkaitan dengan undang-undang dan juga penyewaan ini, kalau kita dapat lihat ada beberapa undang-undang yang terpakai dalam konteks penyewaan ini. Dan kalau misal kata saya boleh sedikit jelaskan di sini adalah berkaitan dengan undang-undang, dia ada beberapa jenis penyewaan yang kita ada di Malaysia. Iaitu pertama, kita ada penyewaan yang tidak ada kontrak secara bertulis, dan yang kedua, kita ada penyewaan yang ada kontrak secara bertulis. Jadi kalau ditanya kepada saya berkaitan dengan baik ataupun tidak sesuatu kontrak itu ataupun perjanjian untuk penyewaan, pada saya adalah lebih baik kalau kita ada kontrak secara bertulis. Namun ini tidak bermakna kalau kita tidak ada kontrak secara bertulis, maknanya kita tidak ada hak untuk membawa sebarang tuntutan kalau ada permasalahan dalam kontrak itu. Kerana kedua-dua kontrak ini adalah dilindungi di bawah undang-undang. Jadi kalau saya rujuk kepada undang-undang, kita ada undang-undang berkaitan dengan kontrak penyewaan, iaitu setakat ini kita ada akta kontrak dan juga kita ada kanun tanah negara. Kita untuk makluman belum ada lagi undang-undang secara spesifik berkaitan penyewaan, penyewaan kediaman, tidak seperti di Australia ataupun di New Zealand ataupun di UK. Jadi ini bermakna kita tidak ada standard form ataupun satu perjanjian yang standard. Kalau kita beli rumah, kita ada perjanjian yang standard, tetapi untuk penyewaan kita tidak ada perjanjian yang standard. Ini bermakna sesiapa sahaja boleh untuk menyediakan kontrak tersebut berdasarkan kepada perundingan yang dibuat sebelum katalah penyewa itu masuk dan mendapatkan kunci. Baik, merujuk kepada soalan tadi, perkara yang penting bagi seseorang yang bakal menyewa adalah terma-terma tertentu untuk mereka faham. Yang pertama adalah terma berkaitan dengan tempoh. Tempoh ini sangat penting kerana kita dapat lihat bahawa kalau dalam undang-undang, kalau misal kata 3 tahun ke bawah itu, dia merupakan satu tempoh yang singkat ataupun fixed term bagi sesuatu penyewaan. Jika tempoh penyewaan itu lebih daripada 3 tahun, namanya adalah berubah sikit, iaitu dikategorikan sebagai pajakan. Pajakan dan juga penyewaan di bawah kanun tanah negara. Baik, seterusnya kalau nak dapat dilihat, tempoh yang kedua adalah deposit. Deposit. Kita akan lihat bahawa dalam setiap terma kontrak itu dia ada beberapa perkara standard. Pertama adalah tempoh tadi. Kedua adalah berkaitan dengan berapa jumlah deposit yang nak dikenakan. Kita dapat lihat tadi bahawa ada video tadi sebentar tadi, ada yang 2 bulan, ada yang tidak ada pun deposit. Ada yang 1 bulan dan juga ada deposit yang dirangkumkan sekali dengan deposit utility, air dan juga api. Kalau saya nak nyatakan di sini adalah perkara ini adalah perkara penting yang dibincangkan, perlu dibincangkan secara bersama. Kerana kalau tidak nanti, contoh kalau misal kata sekarang ni kita ada penyewaan bagi kondominium ataupun apartmen, perlu diketahui juga adakah jumlah sewa itu termasuk jumlah pembayaran maintenance fee bagi setiap kondo ataupun apartmen. Sebab kalau kita dapat lihat, kalau ini tidak dinyatakan dengan jelas di dalam perjanjian, maka dalam undang-undang menyatakan bahawa penyewa tersebut adalah secara bertanggungan untuk membayar maintenance fee ataupun segala termasuklah cukai yang diperuntukkan. Maknanya kalau tidak ada perjanjian yang jelas. Namun ini adalah perkara yang perlu dibincangkan berkaitan isu kos, berkaitan isu deposit dan berkaitan isu bagaimana sesuatu bayaran itu hendak dibayar pada setiap bulan. Dan juga condition, beberapa obligasi dan juga condition. Sebab itu kalau kita katakan bahawa hubungan antara penyewa dengan tuan punya rumah ini adalah satu hubungan yang mana mereka nak membentuk satu obligasi yang sah di sisi undang-undang supaya akhirnya nanti jika ada permasalahan maka tuntutan boleh dibuat secara sah. Dan satu lagi, hak bagi penyewa adalah penyewa hendaklah mendapat jaminan bahawa tuan punya rumah memberikan secara eksklusif bukan milikkan secara, mana duduk di situ secara eksklusif.
maknanya pemilik tak boleh masuk sesuka hati, dan kalau misal kata terdapatnya isu selepas itu berkaitan dengan maknanya pemilik tidak boleh untuk mengusir penyewa kecuali berdasarkan kepada peruntukan undang-undang. So itu adalah yang saya boleh nyatakan secara awal. Itu perkara penting yang perlu diambil tahu oleh seorang penyewa ya, dari segi tempoh deposit dan juga jaminan serta kondisinya. Kena ada hubungan yang baik dengan tuan rumah itu sendiri. Baik, bila tadi doktor menyentuh tentang deposit, saya nak berbalik kepada Cik Hariri. Ini kadang-kadang kita melihat ada perbezaannya. Mungkin ada penyewa yang menyewa dengan kadar depositnya 2 +1 +1. Ada yang bab kata doktor tadi memang tak ada deposit langsung. Ada tak perbezaan bagi mereka yang nak menyewa, sama ada menyewa bilik, menyewa rumah, jenis rumah landed house ataupun apartmen dan kondo? Dari segi perbezaan deposit ini bagaimana? Perbezaan deposit sebenarnya secara asasnya, deposit ni adalah memang kalau kita ikut secara asasnya adalah 2 bulan. 2 bulan deposit, 1 bulan untuk sewa semasa dan sedikit jumlah untuk deposit utility. Tetapi disebabkan sesetengah tuan rumah berfikiran kalau ada deposit ni kemungkinan sukar nak mendapat penyewa. Jadi sebab itulah ada terma zero deposit. Kebiasaannya zero deposit ni dia untuk mendapatkan penyewa lebih mudah. Dan kalau mengikut pada market ataupun pasaran, rumah kondominium dia lebih agak ketat dengan syarat depositnya berkenaan dengan deposit 2 bulan, sewaan semasa bulan pertama, dan ada juga tuan rumah yang mengambil deposit utility sebanyak jumlah 1 bulan sewaan. Ini mungkin berkenaan dengan kos-kos ataupun penggunaan ada penghawa dingin yang mungkin dah disertakan dalam rumah. Mungkin itu memberikan jaminan kepada tuan rumah agar bil utility ini tidak ada tunggakan. Dan ada juga tuan rumah yang berfikiran bahawa untuk meringankan beban penyewa, jadi dia meletakkan deposit deposit sewaan tu hanyalah 1 bulan saja. Bukan 2 bulan, sebab mungkin dia pun tuan rumah pun dia pernah rasa susah, jadi dia nak tolong penyewa dan dia berikan deposit 1 bulan lah. Tetapi di situ penyewa jangan sesekali-kali orang cakap mengambil kesempatan. Sebab kadang-kadang kita tahu banyak isu bila tak ada deposit, penyewa senang nak keluar, penyewa buat rumah pun macam bukan rumah sendiri, tapi kena amanah lah. Jadi berkenaan deposit tu dia bergantung kepada tuan rumah. Tetapi kalau kita tengok macam kediaman-kediaman yang high rise ataupun kondominium apartmen, kebanyakannya memang akan menggunakan deposit yang asas lah, 2 bulan sewaan, 1 bulan semasa dan separuh untuk deposit utility lah. Itu bagi mereka yang baru nak masuk rumah, nak menyewa rumah. Doktor, mungkin doktor juga boleh kongsikan kalau ada permasalahan yang berlaku sewaktu menyewa rumah dan sebagainya. Contohlah kan, dalam situasi apabila kontrak sewaan itu katakanlah 2 tahun. Tetapi penyewa mungkin dia menyewa tak sampai pun 2 tahun dah nak pindah ke rumah sendiri. Adakah dalam situasi ini penyewa boleh mendapatkan depositnya kembali? Bagaimana? Okey. Sebagaimana saya nyatakan tadi, sebelum memasuki perjanjian, hendaklah jelas di antara penyewa dan juga tuan penyerumah berkaitan dengan beberapa isu, iaitu termasuklah isu bagaimana jika sesuatu kontrak itu ingin ditamatkan lebih awal. Dalam konteks ini katalah pihak isu berkaitan kontrak yang nak ditamatkan lebih awal ni adalah sebagai contoh penyewa telah pun mendapat kediaman lain ataupun penyewa berpindah ataupun bertukar tempat kerja dan sebagainya. Jadi di dalam perjanjian tersebut lazimnya akan ada klausa berkaitan dengan pemberian notis oleh penyewa, sebagai contoh jika penyewa berhasrat untuk menamatkan perjanjian lebih awal. Dan dalam konteks ini, security deposit tadi ataupun deposit yang telah diberikan hendaklah dipulangkan. Tetapi selepas mengambil kira, beberapa perkara. Sebagai contoh pertama, adakah ada ataupun tidak bayaran utility tertunggak sebagai contoh. Yang kedua, ada ataupun tidak bayaran kepada
pihak-pihak lain yang tertunggak, dan yang ketiga adalah jika terdapat kerosakan. Okey. Jadi jika terdapat kerosakan, isu yang utama adalah boleh ataupun tidak pihak tuan rumah tersebut menggunakan deposit tadi bagi tujuan untuk memperbaiki kerosakan. Kerana kalau kita lihat lazimnya dalam sesuatu perjanjian, pihak penyewa hendaklah memastikan bahawa tidak ada kerosakan berlaku di dalam rumah. Dan jika berlaku kerosakan dan sebagainya, maka pihak tuan punya rumah tersebut boleh untuk menggunakan deposit tersebut. Jika tidak ada keingkaran ataupun kesalahan yang dibuat oleh pihak penyewa, dan pihak penyewa ingin untuk menamatkan perjanjian lebih awal, maka tidak menjadi masalah di dalam perjanjian, dan pihak tuan punya rumah hendaklah memulangkan deposit tersebut kepada penyewa jika tidak ada perkara-perkara yang saya nyatakan tadi berlaku. Maknanya semua clear, bayaran semua okey, utility, dan juga tidak ada kata orang tu kerosakan dan sebagainya. Sebab lazimnya katalah notis itu diberi lebih awal. Sebab tu penyewa pun kena beri notis lebih awal lah, ya. Supaya sebagai contoh, kalau misal kata itu adalah minggu ataupun bulan terakhir, maka kemungkinan besar sewaan pada bulan terakhir itu tidak perlu dibayar kerana tolak kepada deposit. So arrangement itu boleh dibuat berdasarkan kepada perjanjian di antara pihak penyewa dan tuan punya rumah. Mungkin cara tu lebih mudah ya doktor. Tapi doktor, sebelum kita berakhir, mungkin sedikit saya nak tahu, katakanlah dalam situasi memang tak ada kontrak, tetapi penyewa nak kembali depositnya, tuan rumah pula susah nak bayar deposit. Adakah penyewa boleh mengambil tindakan secara ringkas? Boleh. Satu nasihat saya kepada penyewa adalah jika tidak ada perjanjian secara bertulis, pastikan bahawa setiap resit bayaran bulanan tersebut atau apa sahaja dokumen yang berkaitan adalah disimpan sebagai tujuan untuk bukti. Saya katakan tadi, tidak ada kontrak pun tidak jadi masalah. Tuntutan masih boleh dibuat. Tak jadi masalah. Baik, terima kasih doktor. Dan mungkin sedikit daripada Cik Hariri berkenaan dengan nak jadi penyewa yang bijak ini. Sedikit nasihat untuk mereka. Untuk menjadi penyewa yang bijak, bagi saya penyewa kena ada pengetahuan berkenaan dengan kontrak, berkenaan dengan kita boleh cakap apakah benda-benda yang kita boleh pertahankan hak kita. Contoh, sebab kita tahu bahawa sebagai seorang penyewa mungkin kita tak tahu apa yang tertulis secara bahasa undang-undangnya. Tetapi perlu kita rujuk kepada rakan-rakan yang mempunyai pengetahuan. Mungkin ada kawan-kawan kita yang dalam bidang hartanah dan sebagainya. Mungkin kita boleh membuat rujukan yang bersama. Jadi bagi saya sebagai seorang penyewa bijak, kita perlu ambil tahu isu-isu semasa berkenaan dengan penyewaan rumah ni sebenarnya. Kena cakna. Ya, betul, kena cakna ilmu penyewaan ini ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Muhammad Hariri Muhammad Nasir, usahawan hartanah, juga sebentar tadi bersama kita Dr. Nur Fajri Ismail, Ketua Program Fakulti Syariah dan Undang-Undang di USIM. Terima kasih kedua-duanya bersama kami berkongsi ilmu yang saya kira sangat bermanfaat, apatah lagi untuk adik-adik kita yang menyewa rumah ketika ini kan. Sekurang-kurangnya mereka dapat mengetahuilah apa hak mereka sebagai seorang penyewa yang bijak. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama rakan tugas saya Fetri selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Kembali di Mesyai Jumaat yang mendamaikan untuk anda semua. Kita nak bawakan tentang ruang untuk kita berinfak dan juga menyalakan harapan ke akhirat kita, insyaAllah. Bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar, pengasas Kompleks Islam Darul Faizin Kedah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menyalakan harapan ke mahsyar. Akhirat. Moga-moga kita lah mencetuskan inspirasinya. Betul. Jadi saya melihat ini antara lembahnya kita mencari dana pembangunan dan pengurusan Masjid Nur Muhammad di Kedah ini. Jadi saya ingat Ustaz lama berjuang untuk ini. Macam mana perkembangan dan juga mungkin status terkininya? Alhamdulillah tuan-tuan, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang semenjak daripada awal bersama dengan kita, Fitri. Subhanallah, daripada tahun 2011 dahulu dengan pembangunan Madrasah Mahmudiyah, kemudian kita bangunkan Kompleks Islam Darul Faizin,
Kemudian kita buka cawangan di Melaka, kemudian kita buka cawangan di selatan Thailand, beberapa tempat lagi sampai kita menghantar pelajar-pelajar kita untuk menyambung pengajian di Yaman, di Turki dan sebagainya. Semuanya tak akan nampak untuk kita lakukan, melainkan dengan kebersamaan kita beramai-ramai membangunkan Kompleks Islam Darul Faizin yang selama ni kita menyediakan pengajian secara percuma, Fitri. Dan alhamdulillah Syed Muhammad dan masjid yang sama-sama kita bangunkan, Masjid Nur Muhammad di Kompleks Islam Darul Faizin itu perlukan kepada penambahbaikan sudah pasti. Sebab tahun ini kita merancang untuk ada pengambilan baru untuk pelajar-pelajar tahfiz. Kemudian kita ada penambahan warga emas yang kita target pada tahun ini mencecah 200 orang. Yang sekarang ini 50 orang sahaja. Jadi disebabkan masjid kita itu, Fitri, semuanya ada dalam masjid itu. Saya matlamat cita-cita saya ni ialah nak mengembalikan fungsi masjid macam mana zaman Nabi, zaman para salafus soleh. Bila kita belajar tentang Imam Syafi'i, belajar dengan Imam Maliknya di masjid, ulama-ulama terdahulu memang beramal ataupun belajarnya di masjid. Masjid itulah madrasahnya, masjid itulah universiti dia. Jadi bila kita bangunkan Masjid Nur Muhammad ini, apa yang kita buat dalam keseluruhan masjid ini semua terkandung dekat dalam tu. So kalau kita boleh bayangkan, depan itu ada ruangan solat, ada mihrab dia, ada mimbar dia. Di belakang dia itu ada kawasan untuk kelas pengajian. Kemudian di sebelah wing, sebelah kirinya, sebelah kanannya itu ada kelas pra-tahfiz, ada 3 lot. Wing kanannya itu ada 2 kelas tahfiz Al-Quran. Di tingkat atas belakangnya itu ada pejabat, ada bilik mesyuarat, ada library. Semuanya duduk dalam masjid itu. Macam pusat tumpuan dia, semua boleh datang. Semua duduk kat dalam tu. Tanpa mengira usia latar belakang ya, semua. Betul. Ya. Sebab tu bila kita buat yang macam ni, maksudnya bila ada penambahan maka kita kena buat extension, kita kena buat penambahbaikan dan sebagainya. Dan Fitri, di samping itu di sebelahnya kita bangunkan Allahumma salli asrama pelajar untuk menampung penambahan pelajar. Kemudian kita bangunkan juga kantin, tambahan rumah warga emas, pembelian tanah 2 ekar di belakang tu untuk kita buat sebab tahun depan kita expect ada pengambilan pelajar untuk pelajar perempuan. So ini first time ni kita nak ambil pelajar perempuan masuk dan kita nak buat bangunan asrama pelajar untuk pelajar perempuan dan bangunan akademik sebab pelajar perempuan dia akan terasing. Dia akan duduk di tempat dia sendiri. Ini Ustaz, bagaimana yang betul-betul dah berfungsi sepenuhnya? Hampir kesemuanya fungsi sepenuhnya. Memang fungsi sepenuhnya masjid kita tu daripada pagi 4.30 pagi sampai tengah malam itu yang beroperasi dan saya ingat setiap penyumbang tu dapat manfaat sebaik-baiknya lah. Cumanya yang sedang dibangunkan sekarang ni ialah asrama pelajar lelaki dan insya-Allah telah buat penyerahan semalam. Semalam kita buat penyerahan bangunan. Dan alhamdulillah pelajar-pelajar kita akan pindah masuk dekat sana dan bangunan tambahan untuk rumah warga emas lah. Dan kos keseluruhannya, tahu dah nak tanya tu, saya jawab siap-siap. Kos keseluruhannya mencecah 5 juta ringgit dan saya yakin walaupun jumlahnya nampak besar, Fitri, dan saya pun tak tahu nak cari duit tu kat mana, saya yakin dengan kebersamaan kita bersama-sama, terutamanya Fitri, kita berada dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni salah satu dia bulan haram. Disebut bulan haram, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setiap daripada perkara yang kita lakukan yang namanya maksiat dipandang besar di sisi Allah. Tetapi kalau kebaikan yang kita lakukan juga dipandang besar di sisi Allah. So subsequentnya, Fitri, ialah kita menuju ke Ramadan. Ramadan ini kita nak maksimumkan ibadah kita sebaik-baik mungkin. Cumanya bila kita nak pergi lari maraton 5 km, kalau hari itu baru nak beli kasut, hari itu baru nak beli seluar, hari itu baru nak pakai baju, bukan 5 km, ingat 5 meter pun dah krem kan. Badan pun terkejut kan. Jadi demikian juga Allah susun Ramadan supaya Rejab supaya kita nak lead into Ramadan, dan pada bulan Rejab inilah waktu untuk kita memperbanyakkan amalan kita, di antaranya ialah bersedekah. Jadi infak ni banyak kelebihan dia, bukan hanya untuk diri kita tapi juga barangkali ada yang berniat untuk jadi sama kirat buat ayah bonda yang telah pun pergi dan harapannya. Jadi akhir sekali mungkin saya nak beri peluang pada Ustaz untuk terus menghidupkan peluang dan keyakinan untuk berinfak, sebab ada orang dia takut miskin kerana berinfak tapi kita tidak mahu itu berlaku kerana kita mahukan semuanya menyumbang untuk agama. Silakan. Terhimpun 3 keberkatan waktu ni. Waktu ni waktu paling best. Nombor 1 bulan Rejab. Nombor 2 kita berada pada hari Jumaat.
Hari Jumaat yang digandakan oleh Allah, gandaan pahala dan dipandang besar kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga ialah waktu pagi. Ini waktu kita masih berada pada waktu pagi yang Nabi SAW doakan keberkatan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatilah umatku pada waktu paginya. Terhimpun 3 barakah, inilah waktu paling best dan paling terbaik untuk kita berinfak. Dan jangan risau untuk kita infakkan untuk pihak orang lain sebagai ibu ayah kita, anak-anak kita, keluarga kita dan sebagainya. Bahkan yang telah meninggal dunia. Sebab setiap yang kita infakkan itu, pahalanya akan sempurna sampai kepada kita. Ada nombor akaun, ada nombor telefon juga yang tertera. Tuan-tuan boleh WhatsApp ke nombor tu selepas tuan-tuan mail in, sebab ada hadiah-hadiah yang nak kita berikan. Macam-macam lah, ada buku lah, ada cenderahati lah, ada apa-apalah yang kita fikirkan sesuai sebagai tanda penghargaan kita kepada para penyumbang. InsyaAllah, mudah-mudahan, dan kami doakan supaya setiap yang menyumbang itu Allah akan kurniakan kebaikan dalam kehidupan dia. Allah jauhkan dia daripada musibah, bala bencana, ujian dan penyakit berkat daripada dana ataupun sumbangan yang dia telah berikan, dan Allah kurniakan kepadanya ganjaran pahala yang berlipat kali ganda yang akan dia kutip nanti di yaumul qiyamah, insya-Allah. Itu dia. Terima kasih kepada Ustaz Jafri Abu Bakar, pengasas Kompleks Islam Darul Faizin Kedah yang tidak jemu untuk menghidupkan sebuah lagi kampus yang ada semuanya untuk anak muda, untuk yang lelaki ke perempuan ke orang tua ke semuanya dapat berhimpun, sebab kita tidak ada batasan ilmu ni, yang tak ada sekatan langsung, semuanya kalau ikhlas hati untuk berbagi diri dengan agama akan direntangkan di Kedah ini, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita akan break seketika, nanti akan kita muncul, kita akan kongsikan apa yang terpapar di laman sosial. Terus bersama kami di MHI Malaysia hari ini. Kembali lagi bersama kami di MHI pagi ini. Sebelum berakhir, kita nak kongsikan juga apa yang tersedia di Dada Akhbar untuk hari ini, Patrick. Baik, saya tersentuh sebenarnya di laman Metro ni. Ini tentang bangunan ragut korban. Sebanyak 24 kes kanak-kanak dan remaja berusia antara 2 hingga 14 tahun dilaporkan maut akibat terjatuh dari bangunan bagi tempoh 2021 sehingga tahun lalu. Kita tengok gambar ni, memang itulah bila melibatkan anak ni sentuh sikit. Sikap cuai maharnya nyawa. Ini yang kita nampak tajuknya macam puitis tapi sebenarnya sangat menyedihkan. Cuai maharnya nyawa untuk anak-anak yang terbunuh, kadang-kadang jatuh daripada tingkat yang tinggi. Kemudian ialah tingkat tinggi apa yang dapat kita bayangkan, anak yang kecil memang patah, memang meninggal. Dan itu satu perkara yang perlu kita ambil iktibarlah atas apa yang berlaku. Baik, itu di Harian Metro. Saya juga nak kongsikan satu artikel penting di bahagian hadapan berita harian. Ini berkenaan dengan tiada simpanan, ramai terpaksa kerja selepas bersara. Kabarnya 3 faktor ramai pekerja di Malaysia belum sedia bersara kerana pertama, simpanannya kurang. Ini mungkin juga disebabkan oleh pengeluaran simpanan KWSP bagi menampung kehidupan kesukaran disebabkan oleh COVID-19. Kemudian kerana jangka hayat umur kita yang lebih tinggi. Dan salah satunya lagi adalah disebabkan oleh paras hutang yang juga tinggi. Ya, itulah ini dia. Yang membuatkan kita terpaksa bekerja selepas waktu orang bersara. Orang 60 memang selindang kan, pusing dunia, tapi macam mana? Okey. InsyaAllah moga kita dapat gaji yang tinggi dan sesuai dengan zaman. Dan ni ramai yang bising-bising ni sebab katanya dia bagi mak duit tiap minggu, tiap bulan. Punya mak melabur. Alamak. Ibu termakan pujuk rayu scammer. Katanya dia dapat link sekian. Mungkin ibu tu tak terbiasa dengan teknologi. Tekan link. Kemudian ada orang call lagi. Cik didapati bersalah sekian-sekian. Scammer call. Habis wang simpanan, tabung haji ke, untuk pergi haji ke, untuk simpanan masa depan ke, musnah. Disebabkan termakan pujuk rayu. Kita dah memang tahulah, kita dah pesan banyak kali, jangan layan, tak berbaloi langsung itu ni, tapi orang tua kadang-kadang tak mahu dinasihati. Mungkin kerana pertama kali berhadapan dengan situasi tersebut dan mereka percaya, dan pastinya inilah masalah yang perlu kita sama-sama hadapi ketika ini. Sebelum berakhir, kita nak bacakan dulu berkenaan dengan AJL 38. Mesti semua dah tak sabar nak AJL 38 kan? Jom ramai-ramai meriahkan Meet and Greet AJL 38 pada Ahad ini, sebab bila lagi nak ramah mesra dengan finalis kesayangan anda. Jangan terlepas Meet and Greet paling ikonik
Ahad 12.30 hari hingga 6 petang, bertempat di Pasar Seni Kuala Lumpur. Tiket AJL 38 dari serendah RM68 pun boleh dibeli di tonton.com.my atau muat turun aplikasi Tonton sekarang. Baik, itu berkenaan dengan AJL. Okey, kembali lagi Isnin minggu depan. Banyak lagi kita kongsikan kepada anda pelbagai topik yang menarik. Antara lain isu viral. Parti sekolah di hotel. Mungkin graduasi ke apa tapi buat di hotel. Bagaimana ianya dilihat sebagai mungkin seronok nak meraihkan anak-anak kan, tetapi mungkin ia membebankan ibu bapa. Ini perkongsian yang kita nak bawakan Isnin nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu.